Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Sambungan kita pada hari ini masih lagi dalam topik besar berkenaan dengan taubat. Dan subtopik kita pada ini iaitu pembahagian hamba dalam kaitannya dengan kelanggengan taubat, iaitu terjemahan kepada dawamut taubah, penerusan ataupun konsisten seseorang itu dalam. Jadi maksud di sini ada orang yang telah pun menyedari kesilapannya, dosanya, bertaubat kepada Allah, tapi dia masih lagi mengulangi dosa. Dan sebaliknya pula ada yang dia bertaubat dan dia terus dalam ketaatan kepada Allah, tidak lagi melakukan dosa, sekalipun dosa kecil, melainkan tanpa kesengajaan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah bahawa orang-orang yang bertaubat memiliki 4 tingkatan. Kata dia orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang belum bertaubat ini tidak masuk dalam perbicaraan kita. Yang masuk adalah orang yang bertaubat. Kata dia ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang bermaksiat yang melakukan taubat dan istiqamah di atas taubat hingga akhir kehidupannya. Dia bertaubat dan dia istiqamah di atas taubat hingga akhir kehidupan. Lalu menyusuli kekurangannya. Maknanya dia menampung kembali kekurangan dia. Selama ini ketika dia dalam situasi orang yang melakukan maksiat dahulunya, banyak pengabaian-pengabaian, maka dia susulkan dengan menampung pengabaian-pengabaian tersebut dan tidak berkeinginan untuk mengulangi dosa-dosanya lagi, kecuali sebagai ketergelinciran yang pada umumnya memang tidak bisa dihindari manusia yang tidak berada pada tingkatan kenabian. Yang mana dia bertaubat sungguh-sungguh dan dia qada semula amalan-amalan yang dia terabai semasa ketika dia dalam bergelumang dengan maksiat dulu. Dan dia tidak lagi mengulangi dosa-dosanya kecuali yang tergelincir, yang tidak disengajakan. Yang sememangnya kata pengarang kita ini tak dapat dihindari oleh manusia biasa yang tidak mencapai darjat kenabian. Inilah yang disebut istiqamah di atas taubat. Pelakunya adalah orang yang bersegera melakukan berbagai kebaikan. Jadi orang yang bertaubat dengan istiqamah ini ditandai dengan segera dia melakukan kebaikan dan mengganti berbagai keburukan dengan berbagai kebaikan. Ini sebagaimana kita baca dalam hadis sebelum ini dibawa oleh pengarang kita, iaitu Nabi SAW menyebutkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idfa' billati ittaqillah, hadis Nabi, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Taqwalah kamu di mana saja kamu berada dan susulilah keburukan ataupun dosa yang pernah kamu lakukan dengan kebaikan. Pasti akan menghapuskannya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dalam semasa setelah kamu bertaubat itu akan menghapuskan dosa-dosa silam kamu. Taubat ini disebut dengan taubatun nasuha. Inilah yang disebut dengan taubat nasuha, iaitu orang yang istiqamah setelah bertaubat melakukan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu
menampung kejahatan-kejahatan silam dia. Sedangkan taubat jiwa yang tenang ini, mana jiwa istiqamah ini, disebut an-nafs al-mutmainnah. An-nafs al-mutmainnah. Iaitu jiwa yang tetap dalam kebaikan. Yang kembali kepada Tuhannya dengan penuh redha dan diredai. Makna jiwa mutmainnah nanti di akhirat nanti akan pulang kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaan dia redha, suka, menunggu-nunggu untuk menghadap Allah dan dia diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk kepada firman Allah yang masyhur, yaitu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini Allah manggil hamba-hambanya yang bakal masuki syurga. Allah manggil, ya itu nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tetap, yang konsisten dalam ketaatan, dalam dalam kesalihan. Pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha menghadap Tuhan dan kamu diredai oleh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku, yakni hamba-hambaku yang sejati. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam surgaku. Mereka inilah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi SAW, sabaqal mufarriduna al-mustahtiruna bidhikrillahi wad'a dhikru anhum awzarahum fawaradul qiyamata khifafan. Telah mendahului orang-orang yang menyendiri, kata Nabi SAW, al-mufarriduna. Orang yang sentiasa beruzlah, menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat gemar berzikir kepada Allah. Zikir telah menyingkirkan, menggugurkan bebanan-bebanan berat mereka, yakni dosa-dosa yang membebankan bahu mereka. Lalu mereka datang pada kiamat dalam keadaan ringan. Yang ringan, yakni tidak lagi menanggung bebanan-bebanan dosa. Jadi mungkin, wallahualam, mungkin inilah yang menjadi faktor orang-orang mukmin sendiri tak kala melintasi titian as-sirat, di mana titian ini membentangi neraka. Maka ada yang melintasinya sepantas kilat. Mungkin kerana mereka ringan, tidak ada beban dosa yang beratkan langkah mereka ataupun perjalanan mereka. Dan ada yang sehingga ada yang mengesot. Itu mungkin kerana bebanan dosa, tapi tidak jatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita ketika kita melintasi as-sirat nanti. Maka Allah Ta'ala, Rasulullah sebut sini, di antara faktor yang menyebabkan gugur bebanan dosa kita adalah az-zikr, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali salat. Kerana sebesar-besar ibadat untuk mengingati Allah adalah salat. Wa aqimus salata lidzikri, dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala berkata kepada Musa AS, dan wahai Musa, dirikanlah olehmu wahai Musa akan salat untuk ingat kepadaku. Dalam hadis ini terdapat isyarat. Dalam hadis ini, hadis di mana menyebutkan telah mendahului orang-orang yang menyendiri, yang gemar berzikir kepada Allah, di mana zikir akan menggugurkan, menyingkirkan beban-beban dosa dari mereka, sehingga mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan. Maka kata pengarang kitab kita ini, Al-Alamah Asy-Syafi'i, yang beliau menukilkan daripada Ihya Ulumuddin, kerana kitab ini adalah ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Kata dia, dalam hadis ini terdapat isyarat bahawa mereka tertindih beban yang dapat disingkirkan oleh zikir. Mana orang-orang yang bertaubat ini, asalnya mereka, orang-orang yang dimaksud oleh hadis tadi ini, al-mufarridun al-mustahtirun
yuqtiruna bi dzikrillah ini, asalnya mereka ni terbeban dengan dosa. Tapi mana bertindih-tindih beban dosa pada diri mereka, tapi disingkirkan oleh zikir. Orang-orang yang ada pada tingkatan ini terbahagi dari segi kecenderungan kepada syahwat kepada dua. Jadi walaupun kita telah bertaubat kepada Allah SWT, tapi sebagai manusia, insan biasa ini, kita tidak dapat lari ataupun tidak terbebas sepenuhnya daripada kecenderungan syahwat. Maka sebab itu terbagi pada dua. Yang pertama, orang yang bertaubat yang telah tenang syahwatnya di bawah tekanan makrifah, lalu kecenderungannya melemah dan tidak menyibukkan dirinya untuk melakukan perlawanan terhadapnya. Maksudnya dia tak perlu nak berlawan dengan syahwat lagi. Kerana syahwatnya telah benar-benar reda. Ya, kerana dia hidup dirinya itu sudah, orang kata apa, dominan, dia panggil makrifah itu dominan. Dia mana hidup dia, jiwa dia telah dikuasai oleh dia panggil jiwa yang kenal Allah Ta'ala, yang telah dikuasai oleh ilmu. Ya, jadi nafsu sudah tewas, sudah kalah pada ketika itu. Jadi dia tak perlu lagi nak bersusah payah nak melawan. Yang kedua, orang yang tidak terlepas dari perlawanan nafsu, tetapi dia serius dalam melakukan mujahadah dan menolaknya. Mana dia nafsunya masih lagi, orang kata apa, masih lagi berfungsi, masih lagi kuat. Tapi dengan kesedaran taubat itu, dia melawan, mengatasi nafsu itu dengan mujahadah. Ya, dan lama kelamaan dia akan naik pada peringkat yang pertama tadi, lama kelamaan. Kemudian, ala kulli hal, kesimpulan di sini, ya, bila kita mengambil langkah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hendaklah bersungguh-sungguh mujahadah, ya, berdepan dengan dorongan nafsu kita, kerana sejarah silam kita ini hidup dengan nafsu, dibelenggu oleh nafsu. Kita mujahadah di mujahadah, sehingga nafsu kita ini dia putus asa. Dia hanya akur dengan yang halal saja. Ya, kerana kita tidak mengizinkan dia, kerana dia tahu Tuhan dia tidak mengizinkan dia untuk yang haram. Kemudian tingkatan-tingkatan kecenderungan ini juga berlainan. Mana tingkatan kecenderungan nafsu juga berlainan. Sesuai dengan banyak dan sedikitnya, lama dan sebentarnya. Mana sejauh mana dulu dia bergelumang dengan maksiat. Okay. Dan berbagai ragam bentuknya. Ada yang dia ada dulu bergelumang dengan nafsu makan, ada bergelumang dengan nafsu pergaulan. Okay. Ada yang dia, orang kata apa, dulu dia tenggelam dalam kejahatan kerana keseronokan mencari harta sehingga lupa sembahyang dan sebagainya. Jadi bermacam-macam. Jadi itu menyebabkan mujahadah pun timbul kepelbagaian. Ala kulli hal, kalau kita tengok, kalau kita sentiasa membaca kupasan-kupasan Imam Al-Ghazali ini, dia sentiasa menekankan masalah ilmu dan juga keikhlasan dalam menuntut ilmu. Rahsianya di situ. Kalau kita jujur dalam mencari ilmu dan kita mengisi hati kita dengan ilmu, maka ilmu itulah akan menjadi, dia panggil titik hidayah bagi kita. Al-ilmu yusbiqul amal. Ilmu mendahului amalan. Jadi kita kena kenal Allah, kenal diri sendiri, ya, kenal bagaimana untuk kita bertindak membetulkan diri. Demikian pula mereka berlainan dari segi panjangnya usia. Jadi orang-orang yang bertaubat dalam interaksi dengan dan istiqamah dalam taubat ini, kata dia berlainan pula mengikut usia. Dari segi panjangnya usia. Ada yang segera dipundut tidak lama setelah taubat. Mana dicabut, diambil nyawanya tidak lama setelah taubatnya. Sehingga ada yang iri atas keselamatannya dan kematiannya sebelum mengalami kelesuan. Mana dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Kemudian tidak lama setelah itu dia meninggal. Maka tempoh dia perlu mujahadah, ya,
tidak panjanglah meninggal. Mana dia meninggal dalam husnul khatimah, dalam taubat. Seperti kisah yang Nabi SAW cerita kepada kita, seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, kemudian Allah campakkan hatinya kesedaran untuk bertaubat, dan dia mencari guru, tapi tersalah dapat guru pada permulaannya, dapat seorang abid yang jahil, dan memberi orang kata apa, tidak memberi harapan kepada dia untuk bertaubat, di mana dia menjawab dengan perasaan yang emosi, kamu ni Allah Ta'ala tidak akan terima taubat kamu kerana kamu terlalu jahat. Akhirnya dia bunuh, menggenapkan 100 orang yang dibunuh. Kemudian dia mencari lagi, jumpa seorang alim, dan seorang alim ini memberi pengharapan kepada dia, yang Allah bahkan alim ini menasihati dia, kamu kena pindah daripada negeri kamu, negeri ramainya kawan-kawan jahat kamu kena pergi hidup bersama dengan orang saleh di negeri yang lain. Dan dalam perjalanan itu, dia meninggal, dia mati, dia wafat. Lalu rohnya diambil oleh malaikat rahmat. Jadi tidak lama dia. Bahkan mungkin kita tengok dia tidak sempat beramal pun. Tidak lama dia mati. Maka tidak panjang mujahadah dia. Berbeza dengan ada yang diberi tempoh sehingga bisa melakukan jihad. Dalam kesabaran dalam waktu yang lama dan banyak melakukan kebaikan. Ada setelah dia bertaubat itu, dia hidup lama lagi, 20 tahun, 30 tahun. Dan dia terpaksa mujahadah lah. Dan tempoh itu. Dan dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Jadi keadaan orang ini lebih tinggi. Walaupun yang pertama itu lebih mudah. Dan dia mati lah husnul khatimah. Jadi bahkan ramai iri hati dengan kematian dia. Tapi dari segi darjat ketinggian orang yang kedua ini, keadaan orang yang lebih tinggi dan lebih utama kerana setiap keburukan hanya bisa dihapuskan dengan kebaikan. Mana peluang dia untuk menampung kejahatan-kejahatan dia dulu dengan kebaikan-kebaikan yang baru itu luas berbanding dengan tadi. Dia hanya semata-mata bergantung kepada keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dia mati dalam tempoh yang tidak lama selepas dia bertaubat. Kemungkinan dia tidak dapat menampung kejahatan-kejahatan dia dulu. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian kata dia tingkatan yang kedua. Itu orang yang bertaubat yang menempuh jalan istiqamah dalam induk-induk ketaatan dan meninggalkan semua dosa besar tapi tidak dapat terlepas dari dosa-dosa yang belitnya. Dosa-dosa kecil. Dia bertaubat, sudah bertaubat. Tapi masih lagi mengulangi dosanya. Tapi setiap kali dia mengulangi dosa, dia kembali semula kepada taubat. Kalau tadi al-mutmainnah, maka yang kedua ni adalah an-nafsul lawwamah. Dia masih lagi berada dalam jiwa al-lawwamah. Belum lagi mencapai an-nafsu al-mutmainnah. Yang ini insyaAllah kita akan baca dalam bacaan kita yang berikutnya insyaAllah. Ada 4 tingkatan semua kata pengarang kitab kita dan kita telah melepasi satu tingkatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.